Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini Cikgu Azwar akan meneruskan pelajaran sains tingkatan 3 hari ini bagi bab 4 iaitu keaktifan logam, dan pada hari ini kita akan fokus kepada subtopik 4.3 iaitu pengekstrakan logam daripada bijihnya, dan ini adalah CV keaktifan logam. Okey, dan pengekstrakan logam ini apakah maksudnya? Pengekstrakan ini ialah apabila suatu oksida logam yang kita dapati daripada kerak bumi, okey, dalam bentuk oksida logam, kerana for example ya, besi, okey, yang biji besi yang terdapat di bawah kerak bumi dikenali sebagai firam 2 oksida. Ini kerana firam yang telah lama berada di dalam tanah telah pun bergabung dengan oksigen dan membentuk oksida logam. For example ialah firam 2 oksida. Okey, jadi pengekstrakan ini diperlukan ya untuk kita mendapatkan firam tulen, iaitu firam sahaja daripada firam 2 oksida ini. Okey, begitu juga bagi logam-logam lain. For example, contohnya magnesium, aluminium, stannum yang telah pun menjadi teroksida, dan kita cuba untuk mendapatkan logam tulen. Okey. Okey. Keadaan ini kita boleh gunakan karbon. Disebabkan itulah cikgu sedang menunjukkan kedudukan karbon kita di sini. Kita pun juga sudah belajar ya bahawa logam yang berada di kedudukan atas CV keaktifan logam adalah lebih reaktif, sangat reaktif berbanding dengan logam yang berada di bawah CV kereaktifan logam. Okey, jadi kenapakah kita perlu pelajari tentang karbon ini? Okey, ini adalah eksperimen yang telah pun kita pelajari dalam subtopik sebelum ini, iaitu menentukan kedudukan karbon dari CV kereaktifan logam. Okey, jadi oksida logam yang seperti mana cikgu bagi tahu sebelum ini ya, yang iaitu logam yang telah pun teroksida, okey, dicampurkan dengan karbon dan dipanaskan. Okey, campuran ini contohnya zinc oksida dan karbon. Okey, hasil pemerhatian yang kita dapat lihat ialah campuran membara dengan malap. Okey, tetapi masih lagi ada perubahan ya. Okey, yang kedua adalah aluminium oksida dan juga karbon, iaitu tiada perubahan yang terbentuk. Dan yang ketiga adalah pelambang oksida tambah karbon. So, campuran membakar dengan sederhana dan terhasil pepejal kelabu. Okey, bagi zinc oksida yang dapat dilihat baraan terbentuk ini bermaksud karbon dapat menarik oksigen daripada zinc oksida dan akhirnya akan menghasilkan zinc tulen. Okey, dan ini bermaksud karbon ini adalah lebih reaktif dengan zinc kerana karbon dapat menarik oksigen. Yang kedua ialah aluminium oksida tambah karbon yang tiada perubahan. Ini bermaksud karbon tidak dapat menarik oksigen ya daripada aluminium oksida. Jadi ini bermaksud aluminium lebih reaktif daripada karbon. Okey, oleh itu apabila aluminium lebih reaktif daripada karbon, jadi karbon perlu diletakkan di bawah aluminium. Okey, berbeza dengan zinc tadi, karbon dapat menarik oksigen, jadi zinc berada di bawah karbon. Okey, begitu juga dengan plumbum oksida dengan karbon. Hasil pemerhatian kita dapat lihat campuran membakar dengan sederhana. Ini bermaksud karbon adalah sangat reaktif berbanding dengan plumbum. Oleh itu kedudukan plumbum adalah jauh lebih rendah di bawah karbon. Okey, jadi kita dapat konklusikan di sini ya, apabila tiada perubahan, apabila berada di atas karbon, jadi logam ini adalah lebih reaktif. So di sini kereaktifan adalah tinggi. Okey, ke atas, dan semakin ke bawah
kereaktifannya logam ini adalah lebih rendah berbanding dengan karbon. Okey. Jadi kita jelas di sini ya. Kita tengok disebabkan emas dan perak berada di kedudukan dua paling rendah di CV kereaktifan logam. Jadi kedua-dua ini sangat rendah kereaktifannya dan dia wujud dalam bentuk unsur dalam kerak bumi. Okey. Dan bagi kuprum dan merkuri yang berada di kedudukan 3 dan 4 paling rendah, jadi pengekstrakannya kita boleh lakukan melalui pemanasan terus logam. Lebih mudah ya, pemanasan terus logam. Okey, berbeza dengan zinc, ferrum, stannum dan plumbum pada kedudukan ini. Okey, bagi nampak jelas. Okey, disebabkan keempat-empat logam ini berada di kedudukan lebih rendah daripada karbon, jadi karbon adalah lebih reaktif daripada keempat-empat ini. Jadi kita dapat melakukan pengekstrakan. Ekstrakan maksudnya dapatkan logam tulen daripada oksida logam keempat-empat ini ya. So melalui proses penurunan. Okey, penurunan oksida logam oleh karbon, kerana karbon dapat menarik oksigen daripada zinc oksida, ferrum oksida, stannum oksida dan plumbum oksida. Okey, ini kita sebut sebagai penurunan. Okey, sementara bagi logam yang lebih reaktif berbanding karbon, jadi karbon tidak boleh menarik oksigen bagi oksida logam ini, maka pengekstrakan tidak boleh dilakukan melalui penurunan, tetapi sebaliknya perlu dilakukan melalui proses elektrolisis. Okey, sebatian logam yang dalam keadaan lebur. Tapi pada hari ini untuk subtopik ini kita akan lebih fokus kepada bagaimanakah pengekstrakan dilakukan melalui proses penurunan oleh karbon ini. Okey. Okey, jadi cikgu akan teruskan dengan pengekstrakan ini. Menggunakan gelau bagas. Ya, apakah itu gelau bagas? Gelau bagas ialah inilah dianya. Wow. Okey, daripada apa yang kita boleh lihat di gambar wajah ini ya. Ini adalah gelau bagas. Gelau bagas ini ialah keadaan di mana ya syarikat-syarikat logam yang syarikat-syarikat, minta maaf ya, pelombongan logam yang melombong biji besi contohnya akan melakukan pengekstrakan logam untuk mendapatkan logam tulen, iaitu mungkin besi tulen ataupun timah tulen. Okey, dengan menggunakan kaedah penurunan karbon. Dan proses penurunan ini ya boleh dilakukan oleh logam zinc, ferrum, stannum dan juga plumbum. Okey, kita mulakan proses yang pertama bagi gelau bagas ini ya. Mula-mula kita perlu masukkan biji besi yang telah dilombong tadi. Okey, ini adalah contoh bijinya. Okey, jadi cikgu tulis kat sini ya. Biji besi. Biji besi bukanlah ferrum ataupun besi ya, tetapi besi teroksida ataupun ferrum 2 oksida, ferrum 3 oksida. Okey, ini adalah yang pertama kita masukkan ke dalam gelau bagas ini. Okey, yang kedua kita perlu masukkan ialah arang kok.
arang kok. Okey, dan arang kok ini sebenarnya dia adalah karbon. Okey, senang nak ingat, kita tahu arang kan. Okey, so arang itu adalah sejenis karbon lah. Okey, dan ini adalah yang kedua. Yang ketiga kita perlu masukkan ialah batu kapur. Kita juga telah pun pelajari batu kapur, berkenaan batu kapur dalam subtopik sebelum ni. Batu kapur ialah kalsium karbonat. Okey, jadi ketiga-tiga bahan ini kita masukkan biji benih, arang kok, karbon dan juga batu kapur ini kita masukkan ke dalam gelau bagas di atas bahagian gelau bagas tersebut. Okey, so kita masukkan ketiga-tiga ini. Okey, yang seterusnya ialah ini adalah pump berada di bawah. Kita lukis semula sebab tadi. Okey, dan kita perlu masukkan daripada pump ini semburan udara panas. Okey, semburan udara panas yang kita juga ketahui udara yang panas ini, gas yang panas ini daripada pembakaran bahan api yang menghasilkan steam, dan steam ini kita gunakan untuk disemburkan. Okey, disemburkan, dipumpkan masuk ke dalam gelau bagas daripada bawah. Kenapa daripada bawah ya? Kerana apabila daripada bawah, kita tahu udara yang sangat panas ini ketumpatannya adalah sangat rendah. Okey, ringan. Jadi dia akan mudah untuk naik ke atas. Jadi kalau kita sembur daripada bawah, jadi udara panas akan naik ke atas dan dapat digunakan bertindak balas dengan ketiga-tiga bahan ini. Okey, dapat memanaskannya. Okey, seterusnya ya, setelah disembur dan naik ke atas, jadi berlakulah tindak balas. Okey, ini yang cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, kita tengok yang pertama, penghasilan filem yang persamaan yang pertama lah ya untuk penghasilan filem ini. Karbon, iaitu daripada arang kok, akan bertindak balas dengan oksigen. Oksigen ini pula, okey sekejap ya, karbon ini datang daripada arang kok. Okey, tambah dengan oksigen ini pula yang berasal daripada udara panas yang kita semburkan tadi daripada bawah, yang telah pun naik ke atas. Okey, dan karbon dan oksigen ini akan bertindak balas dan menghasilkan karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida ini terhasil daripada oksigen yang bergabung dengan karbon, diambil oleh karbon dan menjadi karbon dioksida. Mudah je. Okey. Persamaan yang kedua, persamaan kimia yang kedua adalah karbon dioksida tadi bergabung pula dengan karbon daripada kok ataupun bertindak balas ya dengan karbon ini pula dan menghasilkan satu yang kita sebut sebagai gas karbon monoksida. Okey, jika karbon dioksida kita biasa tulis sebagai CO2, jadi bagi karbon monoksida CO. Okey, so karbon dioksida tadi kita tambahkan dengan karbon, jadi karbon ini dapat menarik oksigen daripada karbon dioksida ini dan membentuk CO dan CO, karbon monoksida dan karbon monoksida. Okey, jadi persoalannya mengapa karbon dioksida ini dihasilkan, perlu dihasilkan, dan mengapa tidak karbon dioksida saja kan? Okey, so karbon dioksida ini dihasilkan ya, perlu dihasilkan kerana karbon monoksida ini ialah salah satu ejen penurunan yang kuat selain daripada karbon itu sendiri. Kita sudah tahu ya, karbon ini dapat menarik oksigen daripada keempat-empat oksida logam, yang mana karbon ini dapat menurunkan keempat-empat logam ini. Okey, jadi
karbon monoksida juga merupakan ejen penurunan yang kuat selain daripada karbon. Okey, seterusnya, oleh kerana karbon dan karbon monoksida adalah ejen penurunan yang kuat, ya, jadi kita boleh gunakan bagi menurunkan filem 3 oksida, iaitu filem biji besi, ya, yang kita ambil daripada kerak bumi. Okey, kita gabungkan dengan karbon, ya, so kita akan menghasilkan filem tambah dengan karbon dioksida. Okey, bermaksud karbon ini menarik oksigen yang didapati daripada filem 3 oksida ini, menarik oksigen ini dan menghasilkan karbon dioksida, dan akhirnya filem ini yang telah kehilangan oksigen dan juga yang telah diturunkan oleh karbon, terhasilnya filem tulen. Okey, yang kedua bagi filem 3 oksida ini, ya, ialah apabila bertindak balas dengan karbon monoksida. Okey, tulis kat sini, ya, monoksida. Okey, yang mana akan bertindak balas dan menghasilkan filem tulen dan karbon monoksida yang telah mengambil oksigen daripada filem 3 oksida ini dan membentuk karbon dioksida, gas karbon dioksida, ya. Okey, seterusnya ialah filem 2 oksida. Okey, yang kita tambah dengan karbon, okey, dan akan menghasilkan bertindak balas dan menghasilkan filem dan karbon dioksida, yang mana karbon ini akan mengambil oksigen dan membentuk karbon dioksida. Dan perkara yang sama juga berlaku apabila filem 2 oksida ini bergabung dengan karbon monoksida. Okey, dan akan membentuk filem tambah karbon dioksida. Okey, akhirnya kita akan dapat lihat dan filem logam tulen ini, ya, akan dapat dihasilkan bersama-sama dengan gas karbon dioksida. Okey, jadi inilah yang kita akan dapat, dan filem ini pula, okey, yang terhasil ini akan jatuh ke bawah, okey, dan dibawa ke bawah sekali, kerana logam filem ini adalah ketepatannya adalah lebih tinggi, jadi dia akan turun ke bawah sekali lah dan dikeluarkan ke sini menghasilkan leburan logam. Okey, di sini kita akan dapat hasilkan filem, ya, filem tulen. Okey, dan akan bentuk leburan iaitu dalam keadaan cecair, dimasukkan ke dalam acuan dan disejukkan dan membentuk jongkong, dan akan dihantar oleh syarikat yang perindustrian yang memerlukan filem. Okey, dan yang seterusnya, ya, kita dapat lihat di sini ialah penghasilan sanga. Sanga ini, apakah ia sanga? Okey, kita tengok, ya, kalsium karbonat. Kita tahu yang kalsium karbonat ini adalah batu kapur. Batu kapur iaitu contohnya daripada gunung, okey, yang kita dah belajar sebagai kalsium karbonat ini. Kalsium karbonat ini akan bertindak balas dan membentuk kalsium oksida. Okey, setelah dipanaskan tadi dengan udara panas, kan, okey, dan juga membentuk gas karbon dioksida. Okey, jadi kalsium oksida ini yang terbentuk ini kemudiannya akan bertindak balas dan menarik silikon dioksida. Apakah dia silikon dioksida ini? Silikon dioksida ini sebenarnya adalah pasir. Okey, banyak pasir sebenarnya dimasukkan bersama-sama dengan biji besi tadi, ya. Okey, jadi pasir ini kita tak nak, jadi disingkirkan
Okey, sebab kita anggap pasir ini sebagai benda asing, silikon dioksida ini. Jadi diasingkan dan ditarik oleh kalsium oksida yang terhasil daripada batu kapur tadi. Okey, dan akan membentuk yang kita namakan sebatian ini sebagai kalsium silikat. Kalsium silikon jadi kalsium silikat. Okey. Dan kalsium silikat inilah adalah sanga. Okey, dah terhasil lah dia sanga. Okey, kalsium silikat ini yang ataupun kita kenali sebagai sanga ini akan jatuh juga ke bawah, tetapi tidaklah berada di paling bawah kerana kedudukannya adalah lebih, cikgu tulis kat sini sanga ini dikeluarkan, yang warna hitam ni dikeluarkan, tetapi berada di kedudukan lebih atas daripada filem kerana ketupatannya adalah lebih rendah daripada filem sendiri. Jadi dia berada di atas. Jadi dengan perbezaan ketumpatannya, ini ketupatan tinggi. Perbezaan ketupatan ini sebenarnya penting dan ini dapat memudahkan pengasingan sanga dan filem. Jadi sanga yang berada di atas filem dapat dikeluarkan. Okey. Dan sanga ini sebenarnya tidaklah dibuang. Okey, seperti mana yang kita cakap tadi kalsium karbonat ni sebenarnya untuk singkirkan benda asing, dan benda asing di sini adalah pasir. Okey, tetapi penghasilan sanga ini kita akan guna pakai untuk pembuatan jalan Kita buat jalan wire, kita campurkan dengan bahan-bahan lain, dan juga untuk pembuatan tapak bangunan. Okey. Jadi sanga yang terhasil iaitu kalsium silikat ini kita akan guna pakai untuk sebagai bahan-bahan yang lain. Okey, jadi inilah dia proses pengekstrakan logam, iaitu pengekstrakan besi ataupun filem daripada biji besi ataupun filem 3 oksida ataupun filem 2 oksida. Okey, dan terhasillah filem yang kita akan gunakan dalam perindustrian. Okey, cikgu rasa dan cikgu harapkan pengekstrakan menggunakan welau bagas ini adalah jelas. Okey, selain daripada biji besi, kita juga boleh menggunakan biji timah yang kita lombong dan bercampur dengan pasir, kita masukkan ke atas welau ni, bercampur dengan arang kok, bercampur dengan batu kapur. Ketiga-tiga ini termasuk biji timah tadi, kita panaskan dengan menggunakan semburan udara yang panas daripada bawah naik ke atas ketupatan yang rendah, okey, dan bertindak balas dengan oksigen. Karbon yang bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang bergabung dengan karbon pula akan membentuk karbon monoksida yang merupakan ejen penurunan yang kuat yang dapat menurunkan strontium 2 dan 4 oksida. Okey, jadi strontium ini akan bergabung dengan karbon dan karbon monoksida. Karbon dan karbon monoksida ini akan menarik oksigen dan akan memisahkan strontium sahaja, iaitu yang tulen, dan juga menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, seterusnya kalsium karbonat juga akan menarik pasir yang mungkin dimasukkan bersama-sama dengan biji timah, membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Jadi kalsium oksida dan silikon dioksida ini akan membentuk kalsium silikat yang membentuk sanga. Okey, itu juga, dan penghasilan strontium akan dibawa turun ke bawah kerana mempunyai ketupatan yang lebih tinggi berbanding dengan sanga. Okey, itu untuk gelau bagas. Okey, cikgu akan teruskan dengan isu-isu pelombongan yang mungkin wujud di Malaysia. Okey,
pelombongan yang macam cikgu cakap tadi lah, biji besi, biji timah. Okey, sebenarnya itu adalah satu keperluan untuk kita melombong, okey, untuk kita dapatkan bahan mentah. Tetapi kita tidak boleh lari daripada isu pelombongan ini. Okey, kita tengok yang pertama sekali ya. Isu yang pertama sekali, okey, iaitu pencemaran. Pencemaran yang kita sangat tidak kita cuba untuk elakkan ya, ialah pencemaran udara. Kerana udara ini adalah udara yang kita sedut setiap hari. Okey, pencemaran udara ini kita boleh lihat ada dua. Satu ialah daripada pembakaran bahan api ini. Okey, daripada mana datangnya pembakaran bahan api ini? Pembakaran bahan api ini datang daripada pembakaran bahan api fosil, contohnya arang batu ataupun diesel yang digunakan untuk menghasilkan udara panas ini yang kita akan sembur di dalam daripada bawah relau bagas. Okey, untuk menghasilkan udara panas ini kita perlukan pembakaran bahan api. Okey, untuk panaskan air, menghasilkan steam yang kita nak gunakan ini ya. Okey. Yang kedua adalah pencemaran udara hasil daripada gas daripada relau bagas. Okey, banyak gas yang kita boleh hasilkan, iaitu contohnya karbon dioksida ini. Okey, karbon monoksida ini. Okey, penghasilan gas ini juga sebab kita tahu gas karbon dioksida adalah salah satu gas kesan rumah hijau, dan gas monoksida ni pula adalah gas beracun. Jadi ini menyebabkan pencemaran udara. Yang ketiga adalah pencemaran air akibat pencucian biji. Macam cikgu cakap tadi, biji besi ni adalah bahan mentah oksida logam yang kita dapat daripada kerak bumi setelah kita lombong, dan of course akan bercampur dengan lumpur, dengan tanah, dengan pasir. Okey, jadi sebelum kita masukkan ke dalam relau bagas ini, kita perlu cuci dahulu. Jadi proses ini memerlukan air yang banyak, yang mana kemudian air itu nanti akan dialirkan ke sungai yang berdekatan ataupun aliran air, dan ini akan menyebabkan pencemaran air yang mungkin menyebabkan air dipenuhi lumpur ataupun bertukar warna. Contoh yang kita boleh dapat lihat ialah di kawasan pelombongan bauksit. Air yang akan memasuki sungai yang berhampiran akan berubah menjadi warna merah. Okey, yang keempat ialah pencemaran bunyi disebabkan oleh jentera pelombongan, iaitu untuk melombong, untuk menggali tanah, untuk membersihkan biji logam, dan juga untuk proses relau bagas ni. Yang seterusnya ialah pemusnahan habitat, okey, iaitu akibat pembinaan lombong. Okey, untuk membina lombong kita akan memecahkan tanah, menebang hutan. Okey, so banyak habitat haiwan, flora dan fauna yang termusnah. Okey, yang keenam adalah hakisan tanah akibat penggalian biji, terutamanya yang berlaku di lereng-lereng bukit. Dan yang ketujuh adalah penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Okey, untuk proses-proses penghasilan siram dan juga penghasilan sanga ini. Okey, jadi ketujuh-tujuh ini adalah isu-isu pelombongan di Malaysia yang kita cuba untuk kurangkan dan ambil perhatian. Okey, jadi isu-isu ini ya anda boleh jelaskan dengan mudah dalam bentuk poin iaitu pencemaran udara yang daripada dua keadaan: pencemaran air, bunyi, musnahan habitat, hakisan tanah dan tenaga elektrik yang banyak. Okey, cikgu dah boldkan dengan warna merah. Okey, jadi sekarang ini ya kita akan teruskan dengan contoh-contoh pelombongan yang kita nak ulang kaji sedikit. Pelombongan bahan-bahan oksida logam ini, okey, yang cikgu nak sharekan di sini. Okey, cikgu sharekan daripada buku teks, okey, gambaran daripada buku teks, iaitu contoh yang kita lombongkan ya. Macam cikgu cakap tadi, untuk keaktifan
logam yang mana yang berada di bahagian bawah ni ya. Contohnya emas, perak. Okey, dia memang wujud dalam keadaan unsur dalam kerak bumi. Okey, jadi kita dapat lombong-lombong dan ini hasilnya. Okey, tak ada masalah ni. Okey, bagi logam-logam oksida yang teroksida, contohnya ialah di sini adalah bauksit yang cikgu cerita tadi, yang akan menyebabkan air sungai menjadi warna merah tadi ya. Okey, bauksit ni kalau kita lihat adalah biji aluminium. Biji adalah aluminium teroksida. Okey, yang kita nak pisahkan aluminium dan oksigen ini untuk mendapatkan aluminium sahaja. Okey, jadi untuk aluminium ini, untuk kita tidak boleh melakukan pengekstrakan menggunakan welau bagas, tetapi perlu melakukan proses elektrolisis kerana ianya lebih reaktif berbanding karbon. Okey, seterusnya ialah hematit. Hematit ini ialah figam 3 oksida, iaitu yang kita pelajari tadi, biji besi, hematit. Okey. Okey, kita masukkan ke dalam relau bagas melalui proses penurunan, yang mana karbon yang lebih tinggi daripada kedudukan figam dapat menurunkan figam ini ataupun dapat menyingkirkan oksigen daripada figam 3 ataupun 2 oksida. Okey, dan membentuk figam sahaja. Okey, yang ketiga adalah galena, iaitu biji plumbum, iaitu plumbum sulfida, yang mana kita boleh gunakan karbon untuk menarik plumbum. Okey, untuk menghasilkan plumbum. Dan yang seterusnya adalah kasiterit, iaitu biji timah, strontium 4 oksida, yang karbon dapat menarik oksida ini membentuk karbon dioksida, dan strontium iaitu timah dapat dihasilkan. Okey, biasanya kalau kita gunakan biji timah ya, so hasil akhir di sini bukanlah figam tetapi ialah timah. Okey, dekat bawah ni. Jadi kita akan dapat leburan timah dalam keadaan cair, kemudian dimasukkan ke dalam acuan, dibiarkan sejuk dan terhasillah jongkong timah. Okey, dan contoh-contoh lain di sini. Jadi cikgu rasa ini saja yang cikgu dapat kongsikan. Ini adalah sebatian yang kita boleh dapati hasil daripada kita lombong, kita dapati daripada tanah ataupun kerak bumi. Okey, itu sahaja untuk bab 4. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih semua.